di bahagian hadapan ini, tetapi tidak lupakan juga pemain-pemain lain. Mampukah pasukan Todak mengekalkan rekod tanpa kalah mereka ataupun mereka akan jatuh ke lower bracket untuk bertemu dengan pemenang di antara pasukan Resurgence ataupun Orange Loaf Esports. Marilah kita saksikan pertempuran kita yang pertama di antara pasukan Todak dan juga EVOS SG. Jadi Todak berada di pasukan biru manakala EVOS SG pula berada di pasukan merah. Todak sekarang akan memulakan pertemuan mereka yang mana mereka menghantar kesemua pemain mereka berada di kawasan mid lane. Ini ingin melihat siapakah yang boleh mengeluarkan damage terlebih dahulu dan juga ini mungkin akan mencorak langkah sama ada mereka akan melakukan invasi ataupun tidak. JPL betul-betul menarik minion ke bawah turret sebab apa? Dia nak gunakan ejector untuk tarik seorang pemain ke dalam. Bijak daripada JPL. Gameplay yang sangat bagus Microplay. Namun begitu tiada mangsa yang dapat ditangkap oleh JPL buat masa kini. Dan kita lihat Pokemon ditugaskan untuk berhadapan dengan Fomes di bahagian top lane. Pilihan yang sangat bagus. Kedua-duanya boleh mengeluarkan damage pada jarak yang jauh. Kerana jika berdekatan dengan barat sedikit sukar untuk stay di kawasan tersebut di bahagian bottom lane. Soul diberikan pressure oleh pasukan Todak, tetapi Soul rasanya tiada masalah buat masa kini. Okey, X-Ray kehilangan nyawa yang agak besar. Bisa arrow tidak mengena dan X-Ray sepertinya akan terkubat. Tidak, mungkin mereka akan mencari Iwan yang masih lagi ada revitalize. Tidak ada bantuan yang akan diberikan kepada Iwan dan Iwan akan terkorban begitu saja. First Blood milik pasukan EVOS SG. Pokemon yang agak rendah tetapi dia berjaya menjatuhkan Fomes dengan bantuan daripada Turret. 2 kill pada minit yang pertama. Permulaan yang sangat bagus bagi pasukan EVOS SG. Ya, saya sangat setuju. Nampaknya pasukan Todak melakukan beberapa kesilapan di awal game. Dan lihat bagaimana X-Ray akan mengalami kesukaran untuk bertarung dengan dua orang pemain hyper di sini. Sekali lagi membaling Iwan masuk dan Iwan tanpa dia punya revitalize sangat-sangat sukar untuk dia untuk bertarung di sini. Terutamanya apabila berhadapan dengan carry di mana carry tak perlukan item. Berdasarkan pasif dia sahaja asalkan ada rakannya boleh memperlahankan pergerakan musuh. Dia dapat basic attack sehingga dapat activatekan pasif dia dan boom, meletup nyawa musuh dengan begitu mudah. Pokemon dengan Fomes bersaing di sini mengeluarkan damage tetapi Pokemon seperti menerima damage yang agak besar. Namun begitu kita melihat EVOS SG melakukan rotation kepada bahagian atas tetapi Ciku berada berdekatan di bahagian mid lane. Sekali lagi mereka akan mencari Iwan dan nampaknya Iwan macam gunakan meta Digi Feeding. Yap, dan memberikan feeding tersebut kepada Potato. Core hero untuk pasukan EVOS SG. Perlu diingatkan, carry adalah tank killer. Begitu juga dengan Lunok. Jika kedua-dua ini mempunyai item yang mencukupi dan juga yang diperlukan, siapa yang boleh berdiri di bahagian hadapan apabila ada dua tank killer? Nampaknya Foame akan kehilangan semua stack. Dan saya yakin Foame telah pun menjadi kecil semula. Ciku masih lagi farming dan itu dia, Foame telah pun menjadi kecil. Tidak ada bantuan yang diberikan kerana dia tahu suatu tadi sangat-sangat bahaya dan dengan pantas mereka memulakan lot dan Zaman Force juga telah pun dibuka untuk memastikan lot tersebut berjaya untuk diambil. Bukan lot tapi Turtle untuk diambil dan Turtle telah pun berjaya untuk dicari tetapi Ciku akan terkeluar begitu saja. Mereka tak mempunyai damage yang mencukupi dan Foame akan terkorban di sini. Kesemua lane Todak telah pun tewas dengan pasukan EVOS. Mereka hanyalah berjaya mendapatkan Turtle tetapi sekarang ni Moon mungkin dalam masalah dikejar. Aeon pada berdekatan. Iwan datang untuk menyelamatkan Moon sebentar tadi tetapi kita menyentuh kembali tentang apa yang telah terjadi. 6 kill telah pun diberikan pada pasukan EVOS SG pada minit yang ketiga. Tetapi sabar sebentar, Ciku tertangkap. Okey, Zaman Force sekali lagi dilakukan. Mereka cuba untuk mencari JPL dan Foame akan mendapat kill tersebut. Jadi gagal untuk pasukan EVOS SG melakukan rotasi dan cuba untuk menghalang daripada buff tersebut. Diambil. Sekali lagi stun yang tepat mengena dan kening juga telah pun dibuka dan Foame akan makan seorang pemain tapi tak ada bantuan yang besar. Sayang sekali tak ada bantuan sekali lagi. Jarang kita lihat di mana Fomes kalah di lane dia, menunjukkan EVOS SG lebih kuat daripada fasa awal game di sini. Walaupun Todak akhirnya berjaya mendapatkan 1 kill buat masa kini, kita lihat perbezaan ekonomi. EVOS SG 11,000, 1,000 ke hadapan jika nak dibandingkan dengan Todak tidaklah begitu jauh, masih lagi boleh dikejar. Tetapi kita lihat bagaimana EVOS SG sangat-sangat agresif. Terutamanya 2 kill telah pun diberikan kepada Potato Ikuto, bukanlah kill yang ingin diberikan. Zan, daripada segi late game
sememangnya pasukan daripada EVOS akan menang. Mereka ada carry. Itu sahaja yang menyebabkan mereka akan menang. Ciku belum melarikan diri. Zaman Puan juga telah pun dibuka. JPL terlampau ke hadapan. Tapi mereka berjaya untuk membalik X-Ray. X-Ray dengan Vengeance berjaya untuk melakukan fight ini. Ciku hampir terkorban. Tetapi lihat damage yang dikeluarkan sebab tadi berpasukan EVOS begitu tinggi. Yap, kerana ada 2 tank killer. Jadi tak ada masalah untuk mereka mengeluarkan damage. Sama ada mereka memerlukan bantuan daripada Pokemon ataupun Potato. Dua-duanya asalkan ada di kawasan tersebut, tak ada masalah untuk mengeluarkan damage output yang tinggi. Manakala untuk Todak buat masa kini, mereka mempunyai damage spike daripada Harit di pada fasa awal game. Tetapi kita lihat bagaimana Ciku mungkin bergerak terlebih agresif. Beberapa kali kita melihat dia sangat-sangat agresif. Berada di bahagian hadapan, tertangkap dan terus diberikan serangan balas di mana dia telah pun kecundang. 2 kematian buat masa kini. Bagi saya perbezaan yang paling ketara kat sini adalah pasukan EVOS SG mereka bermain sebagai satu pasukan, manakala pasukan Todak mereka tidak bermain sebagai satu pasukan. Lihat bagaimana Iwan sekali lagi diberikan fokus. Memang mereka ingin menjatuhkan Iwan sahaja daripada tadi. Iwan 4 kali kematian Ikuto dan kebanyakannya kill tersebut diberikan kepada Potato. Iwan mungkin perlu bergerak dengan lebih berhati-hati di sini. JPL mengganggu pengambilan buff Ciku dan sekarang ini mungkin EVOS SG akan melakukan invasi. Sempat diambil EVOS SG dan sekarang ini Ciku meneruskan pengambilan buff tetapi Pokemon telah pun tiba. Perlu berhati-hati di sini JPL. Tapi kan digunakan. Hampir saja berjaya untuk mencuri buff tersebut tetapi seperti yang kita telah bincangkan, kalau awal game pasukan Todak tak dapat game, sememangnya agak sukar untuk mereka mendapatkan kemenangan di late game. Kerana mereka hanya akan berharap kepada Moon sahaja untuk mengeluarkan damage output yang begitu besar pada fasa late game. Tetapi perlu diingatkan, adanya Jawhead, adanya Khalid dengan Raging Sandstorm boleh pergi kepada bahagian belakang. Jadi Moon mungkin sedikit sukar untuk mengeluarkan damage. Dan tak dilupakan juga ada Selena mengeluarkan Abyssal Arrow. Asalkan nampak sahaja Feather Assault dibuka, buka sahaja ataupun hantar sahaja Abyssal Arrow ke arah Moon dan Moon terpaksa lari. Ya, ada kemungkinan yang besar pasukan Todak akan mengeluarkan Jawhead. Daripada tadi sememangnya Jawhead ini berikan fokus yang besar. Lihat Ciku hilangan nyawa dengan begitu banyak. Itulah dia kekuatan early game yang ada pada pemain ini. Dan mereka cuba untuk bertarung sekali lagi dan Iwan kehilangan nyawa dengan begitu mudah. Pasukan daripada EVOS memaksa perlawanan demi perlawanan. Ya, walaupun Fomes mendapat barat, tapi disebabkan pada awal game dibuli dengan begitu teruk, jadi dia seperti buat masa ini masih lagi belum dapat membantu memberikan impact di dalam teamfight. Mungkin apabila Fomes dah pun mendapatkan item yang diperlukan, dia boleh sustain dan juga berada di bahagian hadapan. Okey, nampaknya di bahagian bottom juga. Lihat bagaimana 3 orang ini sentiasa menjaga Potato. Potato pergi mana, pasti ada 3 orang pemain yang menjaganya. Ikut sahaja semestinya kerana Potato adalah kunci kemenangan mereka untuk fasa late game. Dan kita lihat 4 kill diberikan kepada Potato dengan 0 kematian, dijaga rapi oleh pasukan EVOS SG. Manakala Pokemon juga damage dealer untuk pasukan EVOS SG daripada segi magic telah pun berjaya mendapatkan 3 kill Ikuto dan ini menunjukkan bahawa mereka dah tak ada masalah. Mereka tak ada masalah untuk keluarkan damage, cuma mereka hanya perlu menangkap pasukan Todak dan kita melihat bagaimana pasukan Todak tak dapat nak pergi kepada bahagian hadapan. Iwan ke hadapan tapi X-Ray juga betul-betul di hadapan dan damage daripada carry adalah begitu kuat. Ya, mereka dapat untuk makan sebentar tadi tetapi Fome tidak dapat balik kepada rakannya. Iwan juga terkorban. Mereka tak ada damage untuk melakukan sebarang respon. Ikuto 2 tank killer. Tak kisah siapa yang berada di hadapan akan dilenyapkan dengan begitu pantas. Dan memangnya menakutkan line up yang ditunjukkan oleh EVOS SG. Mengambil Lunox, mengambil carry di sini seperti tiada jawapan ataupun tak ada siapa yang boleh berada di bahagian hadapan. Okey, sekali lagi JPL di bahagian hadapan. Abyssal Arrow cuba dicari. Damage agak besar dan lihat. Dikembalikan dan wow! Aeon cukup damage sebentar tadi. Ciku yang menggunakan Harit, dia damage yang tinggi, mobility yang tinggi tetapi dia perlu pergi kepada bahagian hadapan untuk mengeluarkan damage. Ya. Dan apabila dia sekejap saja berada di bahagian hadapan, terkena basic attack daripada Potato, terkena Chaos Assault daripada Lunox, dengan tiba-tiba terus saja lenyap. Jadi tiada masa, tiada peluang untuk Ciku berada di bahagian hadapan untuk mengeluarkan damage. Hanyalah berharap kepada Moon sahaja pada masa kini kerana mempunyai damage berjarak jauh dengan Feather Assault. Tetapi semakin lama jika hanya bergantung kepada fasa,
bukanlah satu perkara yang baik untuk pasukan Todak mendapatkan kemenangan. Okey, JPL akan dimakan, bukanlah target yang mereka mahukan. X-Ray dibaling ke belakang tapi disempat untuk melompat. Fader X-Ray tanpa dibuka. Tetapi tidak mencukupi damage yang dilakukan. Iwan akan memangsa. Dengan begitu mudah, Iwan terkorban. Damage, lihat berbanding Ciku. Ciku tak boleh buat apa apabila bertarung dengan Potato. Tak boleh. Kalau tak Potato, Pokemon yang keluarkan damage yang tinggi, dan kedua-duanya seperti sedikit sukar untuk Todak menangkap kerana tukang tangkap tak boleh nak berada di hadapan. Ya, satu pertarungan yang sangat-sangat berat sebelah ditunjukkan di sini, yang mana pasukan Todak tidak tahu apa yang patut mereka lakukan. Ya, dan kita melihat bagaimana EVOS SG memberikan pressure kepada bahagian mid, bahagian top, Minion memberikan pressure di bahagian bottom, dan sekarang ini ia ada lagi fasa untuk membuka Feather Strike untuk melakukan pertahanan, tetapi EVOS SG menunjukkan mereka tak ada masalah untuk langgar masuk ke dalam kawasan Todak. Dan kita lihat bagaimana Todak dengan 2 inhibitor turret telah pun dipecahkan. Mereka, kalau mereka menang team fight pun, mereka akan menghadapi kesukaran untuk melakukan push serta-merta kerana ke-6 turret pasukan EVOS SG di bahagian luar masih lagi berdiri, dan sekarang ini EVOS SG telah pun memulakan Lord untuk membantu mereka melakukan push. Okey, Lord diambil mudah, begitu mudah mereka memulakan Lord. Sekarang ini sangat-sangat sukar untuk pasukan Todak melakukan sebarang serangan. Mereka cuba untuk menangkap seorang pemain daripada yang mungkin melakukan split push, tapi turret pun semua masih lagi ada, Zan. Ya, kalau mereka menang team fight pun, mereka masih lagi perlu jatuhkan outer turret, kemudian inner turret, kemudian barulah akan sampai kepada inhibitor turret. Dan kalau mereka nak mendapatkan Lord telah pun diambil oleh EVOS SG. Jadi buat masa kini bukanlah perkara yang bagus. Mereka hanya boleh cuba untuk bertahan, melegahkan game, tetapi mereka tak ada late game damager di sini. Betul. Lihat bagaimana mereka cuba untuk mengumpan Lord pergi ke tepi, tetapi flicker memang JPL sangat membahayakan Johead. Johead ini memberikan impak yang begitu besar dan tidak ada apa-apa yang mampu dilakukan. Sekarang Iwan dibaling, JPL sekali lagi dengan injector yang begitu kemas, dan pasukan EVOS SG akan menamatkan dahulu beberapa orang pemain sebelum mereka menamatkan game, dan EVOS SG mendapatkan kemenangan menewaskan Todak 1-0. Ikuto combo yang